Ni pasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin dan muslimat sidang penonton yang dikasihi dan dimuliakan. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana sekali lagi di petang yang penuh dengan barakah ni, alhamdulillah kita dapat bersama dalam kuliah live melalui masjid majlis daerah Pasir Putih. Teringatkan masjid semacam ni. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala memberi ruangan pada kita dan masih melanjutkan usia kita sehingga ke saat ini kita berkesempatan dengan 17 Ramadan pada hari ini tuan-tuan. Alhamdulillah. Dan setiap tahun bila datangnya 17 Ramadan, kita diingatkan tentang satu peristiwa besar yang berlaku dalam sejarah Islam, iaitu peristiwa nuzulul Quran. Sehingga kerajaan kita memberi cuti kepada kita pada 17 setiap tahun, 17 Ramadan setiap tahun, kerana menzahirkan rasa kesyukuran dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberi atau menurunkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu masa dulu. 17 Ramadan ni tak tahulah, orang sejak daripada dulu dikenali sebagai peristiwa nuzulul Quran. Walhanya kalau kita tengok kitab-kitab ulama, adakah benar Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan atau berapa? Tapi yang pastinya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan 17 Ramadan kabila. Itu menjadi perselisihan para ulama kita. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Allah SWT nyatakan bulan Ramadan ni diturunkan Al-Quran yang merupakan petunjuk untuk manusia. Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia. Jadi dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Jadi malam Qadar ni, Lailatul Qadar ni, ini juga ada beberapa pendapat ulama tentangnya. Walaupun sudah dijelaskan dalam hadis, ada Nabi sebut taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir atau kama qala. Carilah kamu Lailatul Qadar itu pada malam ganjil di 10 akhir. Jadi kalau 10 akhir 17 Ramadan bukan 10 akhir. Walhanya diturunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Tengok. Di sinilah menjadi perselisihan para ulama kita. Ada pendapat ulama kata Lailatul Qadar itu 17 Ramadan. Dan tahun ini kalau mengikut pengiraan Imam Ghazali, kalau dia kira kalau 1 Ramadan tu jatuh pada hari Jumaat dan hari Selasa, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 27 Ramadan. Kita baru ni hari apa? Ramadan kita ni 1 Ramadan hari apa? Hari Jumaat, insya-Allah malam 27. Cumanya kalau nak kena belaka gak, ambil belaka 10 akhir tu. Buat ibadat. Sama ada dengan baca Quran sepanjang malam ke, solat ke, berzikir, beristighfar, berselawat, atau paling-paling orang kata malah nak buat tapi kena buat juga i'tikaf. I'tikaf dia tak boleh di rumah tu ya. Dia kena pergi duduk masjid, tidur masjid dah.
Naik masjid kata niat iktikaf tak jadi juga. Jadi setengah orang kita ni dia pergi tidur masjid. Tidur saja, tak sembahyang pun. Tak. Boleh juga pahala. Pahala iktikaf tu boleh juga. Dan fadilat Lailatul Qadar tu dapat juga. Ada orang dia pergi masjid, belum tidur dia baca Quran, lepas tu dia tidur sebentar, dia bangun baca Quran, dia bangun sembahyang. Tak. Sembahyang tahajud, dia berqiyamul lail kita panggil. Tu tak. Banyaklah fadilat dia, kelebihan dia. Nak banding dengan hak tidur saja. Apa tikap tak batal tak sen. Kau khabar guk bangun sahur, klik sahur. Tak. Tapi boleh pahala iktikaf, masya-Allah. Dan paling kurangnya nak dapat fadilat Lailatul Qadar ni ialah dengan cara kita bersolat isyak secara berjamaah dan kita azamkan untuk solat subuh secara berjemaah. Dapat juga. Tapi hak ni paling kurang sekali. Paling kurang sekali. Sembahyang isyak jemaah, lepas tu azam untuk sembahyang subuh secara berjamaah juga. Tu untuk Lailatul Qadar. Pasal sebut sikit melalui surah Al-Qadr sini. Jadi kena sebut juga tak berkenaan dengan Lailatul Qadar ni. Hak tu hak lebih lanjut tu kena ustaz-ustaz lain lah kupah mari. Baiklah tuan-tuan. Jadi perselisihan para ulama tentang nuzulul Quran ataupun 17 Ramadan ni, adakah dia dipasti diturunkan Al-Quran pada malam tu. Jadi kalau kita tengok pada dalam kitab-kitab ulama, Al-Quran ni peringkat pertama diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Hak tu sekaligus serentak dia panggil. Dan hak daripada langit dunia dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi kita. Hak tu secara beransur-ansur selama 23 tahun penurunan dia. Hak kita jumpa dalam Quran tu ada 114 surah dan 6,000 lebih ayat dalam Quran itu beransur-ansur turunnya selama 23 tahun. Tengok pada sejarah 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di Madinah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sidang pendengar yang dikasihi dan dimuliakan. Sebenarnya Al-Quran ni satu anugerah besar daripada Allah SWT kepada hamba-hambanya. Tuan-tuan, kalau kita beli mesin basuh, kita beli mesin basuh, kita balik buka dia ada satu buku, tuan-tuan. Satu buku kecil. Ada buku kecil. Dia panggil buku katalog. Buku panduan penggunaan atau manual kan dia panggil. Kita beli motor, ada buku. Kita beli enjin air, ada buku. Cara pasang, cara guna. Beli motor Yamaha ada buku dia, beli motor Honda ada buku dia. Hak mana kena pakai toti, hak mana tak boleh pakai toti. Beli kipas angin pun ada buku dia. Dibekalkan dengan satu buku. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Dia buat kita manusia ni, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ciptakan kita, maka yang pertama sekali di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mari. Walaupun kita tidak berkesempatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi pernah Nabi ni dihantar, diutuskan oleh Allah untuk umat dia. Termasuklah kita di umat umat di akhir zaman ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat ni kasih sekalian. Jadi perjalanan kita manusia ni Allah saja yang tahu. Tentang kehidupan kita manusia hanya Allah yang tahu. Supaya kata motor Honda Jepun buat. Jepun yang tahu. Tapi kita orang Melayu hebat pada Jepun ni. Dia khoteh ke dia habis. Hebat pada Jepun pula dah. Tapi biasanya begitulah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Khaliq, sebagai pencipta manusia, dia lebih tahu tentang manusia. Dan perjalanan kita untuk menuju ke akhirat yang kita kira jauh perjalanannya, maka perlu kepada panduan, perlu pada guide, penunjuk jalan, pemandu jalan kita, tuan-tuan. Iaitu tidak lain selain pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemandu jalan. Dan di samping itu Allah bekalkan pula dengan Al-Quran sebagai katalog, rujukan. Supaya kita nak pergi Kuala Lumpur, tepi jalan tu kita tengok ada
signboard tulis 400 km, nak 500 km, nak pergi Johor, nak pergi mana-mana dia ada tulis. Nak supaya kita tidak tersesat. Ada cabai pak ko ada, semua ditunjukkan. Nak bagai panduan kita masa perjalanan kita. Begitu juga kita nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada panduan dia. Sebab tu Nabi pernah berpesan, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan untuk kamu dua perkara. Yang mana jika kamu berpegang, selama kamu berpegang dengan keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan, sebagai panduan untuk hidup kita. Kita nak berjalan menuju ke akhirat mesti ada panduan. Sebagaimana JPJ ada kitab dia, ada buku dia, ada panduan jalan raya dia. Kalau tak lulus, kalau dulu biasa berapa kena lulus? Daripada berapa puluh soalan, 50 soalan, 42 kena lulus. Nah, 42 kena lulus. Saya ingat dah lama dah ambil lesson dah. Nah, kena lulus. Nah, dalam buku panduan JPJ itu ada belaka. Dabal lain haram. Haram pula dah. Nah. Mandatory. Lampu merah mandatory. Nah, JPJ. Kitab JPJ. Begitu juga kitab Islam ni tuan-tuan, iaitu Al-Quran. Semua ada dalam itu. Nah, ada hak lampu merah, ada hak lampu kuning, ada hak lampu hijau, ada hak dabal lain, ada hak 30 km sejam, ada hak 80 km sejam, semua ada. Nah, cuma dalam kitab Al-Quran ini disebutkan mana haram, mana wajib, mana sunat, mana harus, mana makruh. Nah, tu dia. Dan bagaimana kaedah-kaedah tu kita pelajari daripada Al-Quranul Karim. Cukup lengkap tuan-tuan dalam Al-Quran, insya-Allah. Dari segi akidahnya, dari segi pelaksanaan ibadahnya, dari segi dia panggil muamalahnya. Muamalah ni pengurusan kita sama kita. Dalam muamalah ni dia ada bab jual beli, bab sewa menyewa, bab nak pajak gadai macam mana, nak pajak, nak gadai, nak bergadai. Cara pinjam meminjam macam mana. Semua cara diajar, disebutkan dalam Al-Quran. InsyaAllah kalau kita terokok Al-Quran kita akan jumpa. Keluarnya kitab fiqh berpandukan kepada Al-Quran. Keluarnya kitab Usuluddin berpandukan kepada Al-Quran. Siap. Jadi, Al-Quran memberi panduan kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak tergelincir, supaya tidak tersesat dalam perjalanan kita menuju akhirat, menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak guna pakai Al-Quran, tak guna pakai hadis ni, pusaka Nabi yang Nabi tinggal untuk kita tinggalkan, tak ada manusia yang selamat. Nabi guna lafaz lan tadillu, lan ni pak bila-bila, kita tak terjemah gitu. Pak bila-bila kamu tidak akan sesat. Maknanya kalau kamu berpegang dengan kedua ni, Quran dan hadis ni, kamu tidak akan tersesat sampai bila-bila. Cumanya orang kata, apa dah perlu ada Quran dan hadis, ada lagi mazhab ulama. Ni kena baca luah lah. Jangan duduk main kita kena pakai Quran hadis saja, hak lain tak boleh pakai belaka. Jadi ulama hasil daripada penelitian mereka, penelitian mereka terhadap Al-Quran dan hadis, pemahaman mereka dalam memahami maksud Al-Quran dan Al-Hadis. Sebab tu pecah keluar mari ada beberapa mazhab dalam Islam kita, ada beberapa aliran pemikiran, mazhab Syafi'i rahimahullah, Hanafi, Maliki, Hambali. Dan ada lagi hak mazhab yang tidak diiktiraf, ada lagi Daud Az-Zahiri, ada lagi hak tidak diiktiraf. Yang diiktiraf hanya 4 ni saja. Jadi itu mengikut pemahaman mereka. Kerana Al-Quran ni bahasa Arab. Kita kalau kita tak mengaji bahasa Arab, kita tak boleh, tak reti nak faham Al-Quran. Sebab itulah Al-Quran ni diturunkan tu bukan semata-mata untuk kita baca. Kerana
Kalau semata-mata baca, tak. Macam mana kita nak beramal? Sedangkan Al-Quran ni untuk kita amalkan perintah dia. Sebab kata Allah tadi, kalau kita baca, waya, orang panggil waya capur, waya tolak. Contohlah, kena pasal bateri, hak ni positif, hak ni negatif. Kita tukar waya. Terbakar boh. Terbakar fuse. Tu dia. Tu kalau baca saja tak amal. Jadi Al-Quran begitu juga. Kita nak baca dan kita nak faham supaya kita dapat amal. Kalau setakat baca saja memang dapat pahala. Muta'abbadun bitilawatihi. Quran ni jadi ibadat dengan pembacaan dia. Satu huruf daripada Al-Quran kita baca dalam solat 100 kebajikan. Solat tu pula solat sambil berdiri. Allahu Akbar, solat sambil berdiri, solat sunat. Kalau solat wajib memang kena berdiri. Kalau solat sunat dia ada pilihan. Boleh berdiri atau boleh duduk. Kalau wajib, kecuali keuzuran, hanya diwajibkan takbir sambil berdiri. Dan untuk mendirikan kita tu sama ada kita bersandar pada dinding ke atau pada orang, ataupun paksa kena upah, kita kena upah orang untuk mendirikan, untuk memastikan kita akad takbir tu sambil berdiri. Hak tu bahagian solat wajib. Lepas tu duduklah. Jangan kita semaya terus duduk akad takbir. Untuk solat wajib dah, solat fardu tak boleh. Di sinilah hukum fiqh keluar. Kalau kita berkemampuan untuk bayar upah kepada seseorang yang mendirikan kita masa nak akad takbir tu, wajib kena upah masa tu. Tak boleh kata mari duduk cokok Allahu Akbar salah, tak boleh. Kalau boleh bersandar dinding, di tiang, kita bersandar dulu. Akad takbir Allahu Akbar, lepas tu duduk. Tapi solat sunat tak apa. Kita nak solat sambil duduk lalu lagi Allahu Akbar terus sambil duduk tak apa. Cuma bezanya kalau kita baca Al-Quran dalam solat sambil berdiri, satu huruf dapat 100 kebajikan. Kalau sambil duduk kurang pada hak sambil berdiri. Tak. Kalau baca Quran di luar solat tapi dalam keadaan berwuduk, ada kelebihan dia lagi. Tak. Di luar sembahyang juga kita baca Quran tanpa wuduk. Ada baca Quran tanpa wuduk. Dia ngapa Quran? Dia ingat. Dia baca Fatihah, kau baca Qul Huwallah. Sambil-sambil naik motor, sambil-sambil naik kereta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Contohlah. Nah, dia nak buat lagu apa-apa pun itu dia punya pasal. Nah, atas selera dia. Tapi bila-bila naik motor, bila-bila naik kereta, bila-bila duduk nyaku, mulut dia mamak baca Quran. Tak, baca Qul Huwallah ke, baca Qul Ya ke, baca Fatihah ke, ikutlah apa-apa saja baca Quran. Nah, dapat pahala. Kalau dia ada wuduk, besar daripada pahala hak tak ada wuduk. Boleh kau baca Quran tak ada wuduk? Tak. Baca Quran tanpa wuduk boleh juga. Dan tak. Mendengar orang baca Quran pun ada fadilat. Ada kelebihan dia. Tak. Dengar orang baca Quran pun ada kelebihan dia. Jadi bila dibacakan Quran, Allah Taala sebut fastami'. Kena perhati molek orang baca Quran tu. Jangan duk babel-babel, jangan sibuk. Tak. Wa ansitu dan mulut kena diam. Perhati dengar, tumpukan perhatian pendengaran kita tu dan mulut kita diam. La'allakum turhamun, supaya kamu dikasihani, dikasihan belah, dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Quran tuan-tuan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan orang lain. Dalam masalah ni juga ulama berpendapat. Nah, ada dalam hadis lain, ada dalam matan lain disebut au 'allamah. Dalam satu hadis sebut wa 'allamah. Dalam satu lafaz lain disebut, satu riwayat lain disebut au 'allamah. Atau hak tadi dan. Jadi ulama kata kalau hak dan tadi dia kena dua-dua. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Dan mengajarkan. Tapi hak yang kedua tadi au 'allamah. Dia belajar Quran tapi untuk diri dia saja. Dia tak ajar kepada orang lain. Khairukum, termasuk dalam khairukum, sebaik-baik kalangan, sebaik-baik manusia dari kalangan kamu. Lepas tu kalau boleh dia ajar orang lain pula au 'allamah, atau dia mengajarkan orang lain,
Dah bila dia belajar, dia faham Al-Quran, dia pun ajar orang lain pula. Dapat juga fadilat tadi. Tapi nak ajar orang lain, kena tahulah. Mesti daripada belajar juga. Faqidu syai' la yu'tih. Orang tak ada sesuatu, mana boleh beri sesuatu. Tak ada wahkemah, nak wahkemah, mana kat orang. Tak ada pitih, nak pitih, mana kat orang. Tak ada ilmu Quran, nak ajar Quran, mana kat orang. Mesti. Jadi, belajar Al-Quran di sini bukan maksud belajar tajwid saja. Yang kadang-kadang kita silap mentafsirkan hadis tadi. Boleh belajar tajwid 4-15 tahun untuk belajar tajwid saja. Sedangkan makna-makna Al-Quran, terjemahan, maksud daripada Al-Quran kita tak belajar pun, tak faham pun. Ini kalau kita tengok peringatan oleh Al-Allamah Sayyid Qutub rahimahullah dalam kitab Fiqh Sunnah dia beri teguran kepada orang yang belajar Quran hanya menumpukan tajwid saja. Duk balas bab tajwid. Dengar orang ni bunyi tok guru, dak kena sikit geger. Duk timbuk dalam Facebook misalnya. Tak boleh pergi dia tu. Baca dak kena, padahal dak kena sikit. Sikit dak kena tu pun dengar kaedah hak kita mengaji, tapi dari segi dia tu beberapa orang guru lain sudah mengiktirafkan dia. Ini satu hal juga. Ada ingat orang kata apa? Kalau bab Quran ni kadang-kadang setengah daripada tok guru Quran tu dia mengajar boleh. Tapi dia baca tak sedap mana. Tanya dia baca dalam semaya, dia pimpin orang dalam semaya bunyi leweh. Tanya dia bahas bab hukum, masya-Allah. Hukum tu hukum ni ya Allah. Kesok anak muridnya getok dia. Tapi masa dia baca dalam solat atau baca gini tak berapa nyakutlah mana kita dengar. Tapi adakah dia tu salah? Jangan kita mudah menghukum. Mentang-mentang kita tak cocok, tak belaga dengan selera kita, tak sedap di telinga kita, kita kata salah. Tak. Tidak semestinya begitu. Tengok kaedah-kaedah dia. Kalau tak lari daripada makhraj hak sebenar dia, sifat dia tu, masih orang kata betul lagi. Cuma cara dia sebut kadang lidah kita ni. Arak pun baca Quran kadang-kadang telo lagi. Tidak semua arak ni sedap belaka. Kita dengar sedapnya syekh tu syekh ni. Soho tu ya. Orang Melayu pun sedap pada arak ada. Kita dengar. Orang Melayu kita baca masya-Allah. Sedap-sedap. Dari segi tajwidnya masya-Allah. Lepas tu pula kadang-kadang orang kita, ya Allah, mengaji Quran sikit, mula timbuk orang lain. Ni sikit lah mau nak sebut. Mengaji bab tajwid sikit timbuk orang lain. Walha hak dia timbuk tu beberapa orang guru pernah dia talaki masa dia ngaji mula. Orang ni orang bersanak belaka, orang soho belaka. Ingat kalau di pondok moden berapa orang tok guru. Kalau setengah. Kalau hamba ni pernah ngaji pondok moden kita tahu dah dengan Allahyarham Ustaz Haji Hussein Ahmad Mekah Qori. Peringkat negeri. Kita pernah belajar dengan dia start daripada sekolah Saniah dulu, tok guru kita. Mengaji berapa tahun dengan dia. Di rumah lagi, lepas tu di pondok moden lagi sempat dengan dia. Ramah kalau kita kira guru-guru yang diiktiraf. Lepas tu masa di Mesir pula talaki pula dengan guru beberapa guru. Tapi kadang-kadang kita baca tu mungkin orang dengan dak apa sedap ni. Dak apa sedap. Jangan kata dak sedap tu dak betul. Jangan lagi kita lah mana mau nak pesan untuk diri hamba sendiri, jangan kita dengar orang baca dak berapa kena dengan hak kita ngaji tu, kita kata dia tak betul baca Quran tu, jangan. Mungkin lahjah dia mungkin teller dia, mulut lidah dia tu tidak lembut seperti kita. Misal kita kata kalau kita berasa boleh dengan hak kita lah, kalau kita ukur dengan kita gitu tuan-tuan. Jadi Quran ni sebaik-baik kamu, Nabi kata, orang yang belajar Quran dan mengajarkan orang lain. Ada lafaz lain sebut atau mengajarkan kepada orang lain. Jadi orang mengajar orang lain ni sebenarnya dia sendiri pun dia tahulah. Sekadar-kadar lah kita kata. Sekadar. Ni ada setengah guru kita ngaji dulu, dia amal kan ada. Hak ni kecam, hak ni pula kecam, hak ni tak. Ada setengah tu dia hanya dikecam saja. Dia tak pernah mengecam orang lain. Alhamdulillah. Ada setengah tu tak kena dengan dia, main lalu, timbuk lalu. Allah, jangan gitu tak.
Jadi kita belajar Quran ni, kita kena ingat bukan kita belajar tajwid sahaja. Memang belajar tajwid itu untuk betulkan bacaan Al-Quran itu wajib. Belajar tajwid tidak wajib. Ingat, belajar tajwid tidak wajib bagi orang yang tidak nak baca Quran. Tapi kalau orang nak baca Quran, tahu tajwid itu wajib. Tak? Apa maksud tahu di sini? Membaca Al-Quran secara bertajwid itu wajib. Gitu nah. Mana dia kena baca Quran secara bertajwid. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana athimun. Kita baca Quran, sewaktu kita baca Quran kita berpegang dengan hukum tajwid itu satu kelaziman, satu kewajipan. Barang siapa yang baca Quran tanpa tajwid berdosa. Tajwid ni kena ingat, jaga makhraj dia, jaga sifat huruf, jaga makhraj huruf, jaga sifat huruf dan jaga. Yang ketiganya jaga waqaf dan ibtida'. Kena jaga. Kalau anak-anak kita ngapal Quran tu kena berat lalu bab waqaf ibtida'. Ramai hafiz baca sedap tapi waqaf ibtida' tidak kemah. Ramai mendengar tidak kemah. Tak. Pasal kadang-kadang kita bincang dengan mereka, apa berhenti situ? Cuba buka Quran, ada ke tak tempat boleh berhenti? Tak. Paling-paling tak ada pun tidak qili ke, tidak qaf lam ya. Tanda wakaf pun ada sab lam ya. Tak, sili. Tak. Kurang-kurang. Tak. Walhasil itu lebih baik wasal. Al-waslu aula min al-waqfi. Nah, lebih baik wasal daripada wakaf. Tapi tak apalah, bolehlah berhenti. Kalau ada ni tak ada tanda, sebagai tanda pun. Sedap-sedap dia nak berhenti saja. Ini masalah. Tak. Orang Arab sendiri kita dengar qadi-qadi pun ada berhenti tempat hak tidak sepatutnya berhenti. Ada. Ini kena jaga tajwid. Riayatul awsaf, kita jaga segala sifat huruf. Riayatul makharij, kita jaga makhraj huruf, tempat keluar huruf tu. Dan kita jaga riayatul awqaf, kita jaga segala waqaf. Nak berhenti mana, ibtida' nak mulakan di mana pembacaan kita, itu perlu kita jaga. Itu makna tajwid. Tak. Allah SWT nyatakan warattilil Qur'ana tartila, kata Sayyidina Ali dia kata tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwidkan segala huruf dan mengetahui segala waqaf dia. Okey. Jadi Al-Quran ni tuan-tuan, Allah SWT beri pada kita, anugerahkan pada kita sebagai panduan dalam hidup kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Al-Quran, tidak ada keraguan, tidak ada syak dalam Al-Quran. Ia sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tuan-tuan, puasa ada kaitan dengan takwa. Haji, korban kita panggil, ada kaitan dengan takwa. Lailatul Qadar ada kaitan dengan takwa. Tak boleh. Quran ada kaitan dengan takwa. Hatta khutbah Jumaat pun ada kaitan dengan takwa. Tak sebut takwa, tak sah. Khutbah hari itu. Takwa kena sebut dengan bahasa Arab. Takwa, tapi takwa itu sendiri bahasa Arab dah. Tapi kalau kita kata marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah, tak selesai. Tak sempurna rukun dia. Dia kena sebut ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Boleh juga bitaqwallah. Lalu kata marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah tanpa kita sebut bahasa Arab. Salah khutbah tak sah gitu. Semua rukun mesti dengan bahasa Arab. Jadi kalau maknanya bila kita tengok kalimah takwa itu sendiri tuan-tuan, dia ada kaitan dengan Al-Quran, ada kaitan dengan puasa. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dah lebak puasa supaya kamu bertakwa. Allah hatta mari satu bulan Ramadan, dia fardukan di siang harinya berpuasa, di malam harinya dia mensyariatkan tarawih yang tidak ada pada bulan lain. Semua itu adalah untuk kita jadi manusia yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Begitu juga Al-Quran sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Siapa dia orang bertakwa? Tengok. Kalau kita ngaji tajwid saja, tak ngaji tafsir, tak jumpa. Tapi kalau kita ngaji tafsir, kita jumpa.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Nah, yang pertama ciri orang bertakwa ialah orang beriman dengan perkara gaib. Nah, benda hak tak nampak kelih, tapi dia yakin, dia percaya, dia beriman. Tak nampak kelih ni bukan saja-saja. Dia tahu, dia panggil masmu'at atau sam'iyat. Benda-benda sam'iyat yang didengar daripada perkhabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, tu dia panggil sam'iyat. Bukan benda gaib tak nampak kat kita percaya belaka, jangan. Kena tu dia panggil termasuk dalam iman pada benda sam'iyat, benda dengar yang didengar daripada Nabi. Itu yang pertama, beriman dengan gaib, ciri orang bertakwa. Wa yuqimuna as-salah. Aqama yuqimun makna orang bercermat dalam solat. Tengok tafsir, cermat. Bukan setakat dia bersolat saja, tapi cermat. Aqama yuqimu, cermat. Kalau kita kata orang semayang. Kalau orang semayang ni ramai orang semayang. Orang solat ramai orang solat. Tapi cermat dalam solat berapa orang? Tengok tuan-tuan. Dia beza. Betul Allah Ta'ala sebut, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu boleh mencegah daripada fahsyak dan munkar. Dia kita kata, apa kita solat, kita semayang? Ataupun kita tengok orang, apa dia tu semayang juga. Tapi tidak boleh mencegah fahsyak dan munkar. Sudah semayang subuh, pergi jemaah semayang subuh. Tapi mari pasal pakai luar pendek, contohlah. Keluar rumah, tak tutup aurat dengan sempurna. Itu fahsyak, itu munkar. Itu maksud as-salah di sini, al-lafzu idza utliqa insarafa ila al-kamil. Lafaz salat bila digunakan as-salah tu menunjukkan solat yang sempurna. Apa maksud solat yang sempurna? Cuma dia jaga syarat dan rukun dia, sah batal solat, dia cermat. Dan solat cermat ni lah yang boleh mencegah seseorang yang bersolat itu daripada melakukan perkara huduh, perkara buruk, perkara keji dalam kehidupan dia. Perkara mungkar dalam kehidupan dia. Sebab tu soalan kalau orang tanya, apa semaya-semaya tapi tak boleh cegah fahsyak mungkar? Kerana tak capai tahap solat yang sempurna. Sebab tu wa yuqimuna as-salah ni orang yang cermat dalam solat dia. Tengok tafsir-tafsir, tengok ulama-ulama kita dalam mentafsirkan hadis ni cermat, tuan-tuan. Allah, sebab tu dari semaya ni dia ada semaya zahir, semaya batin. Itu cara bab lain pula, insya-Allah. Dalam kitab tasawuf, kitab Imam Ghazali, Ihya dia sebut bab solat batin. Nak jaga niat perkara tu, hudur, haibah, ta'zim, apa lagi? Tafahum. Lepas tu haya, dia kena rajak. Niat perkara tu. Tu syarat semaya batin, ada niat perkara tu. Ada hudurul qalb, hadir hati. Ada tafahum, faham segala perbuatan kita, bacaan kita dalam solat kita. Ada haibah, ada rasa takut gerung pada Allah Ta'ala waktu kita solat. Dalam hati kita, batin kita. Lepas tu ada ta'zim, ada mengagungkan Allah. Lepas tu ada ar-raja, ada harapan pada Allah Ta'ala. Dan yang itu ada apa? Lagi al-haya, yang kenamnya ada sifat malu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam waktu kita solat. Cukup hak zahir dan hak batin. Hak ni semaya tak. Dia boleh mencegah fahsyak dan munkar. Tapi semua tak dapat, kata Imam Ghazali, melainkan kita kenal Allah. Tu kunci paling besar sekali. Nak dapat rahsia solat khusyuk batin, khusyuk zahir, molek semaya ni mesti semaya dengan keadaan makrifah billah. Kalau kita semaya pun tak kenal Allah, hanya semaya saja, dia tak akan capai hak sana. Nak kenal Allah, kena ngaji bab-bab usuluddin pula, panjang pula mengaji. Makna katanya di sini tuan-tuan, untuk petang ni tak habis kita ngaji petang ni. Sekadar je setengah jam. 35 minit dah berlalu masa. Jadi kita kena tanam dalam diri kita, kena belajar sama-sama. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tutup ilmu itu, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah kamu ilmu daripada buayan sehingga masuk lubang kubur lian lahat. Dan menuntut ilmu tu, Nabi kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu tu, ilmu apa? Ilmu syara'. Al-ilmu dalam hadis kau, dalam Quran kau, dalam mana-mana kitab ulama sebut al-ilmu merujuk kepada ilmu agama, ilmu syara'. Tak.
alif lam kata al-ilmu ataupun ilmu tu sendiri, tak, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ilma maksudnya ilmu akhirat, ilmu syariat, ilmu agama. Ilmu dini. Tak. Dan dalam ciri-ciri orang bertakwa tadi, selain daripada beriman dengan perkara gaib, cuma dalam solat dia berbelanja atau bersedekah, membelanjakan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan setengah daripada rezeki yang kami kurniakan kepada mereka, mereka belanjakan. Belanjakan bukan setakat untuk diri dia, keluarga dia, tapi orang sekeliling dia dapat tumpang rezeki yang Allah beri kepada dia. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan, tuan-tuan. Jangan lepaskan peluang bulan Ramadan ni, walaupun satu hari dari bulan Ramadan, kecuali kita bersedekah. Walaupun sikit, tuan-tuan, sedekahlah. Paling-paling tak ada, orang tua kita ajar. Tak, orang tua tu kita ajar. Paling-paling tak ada, we makan ni kucing tak apa. Tak, we jagung kaya tak apa. Paling-paling tak ada. Nah, dah tak boleh nak sedekah kat orang lain. Orang lain kaya belaka. Beli makan ni 4-5 orang kedai tak ada. Jumpa kucing di masjid ke, kucing di pejabat ke cadang. Kurang-kurang. Tak. Ataupun cadang jagung dalam bekas tu. Nah, perlu we jagung boleh cekok 2 cekok. Sedekah dah tu. Tak. Nah, jangan lepaskan. Kalaulah kita boleh sedekah pada orang pula. Nak orang tu orang yang memang dia tu sangat memerlukan pada perbelanjaan, tiba kita cuba memberi kecukupan kepada dia ataupun membantu dia sikit sebanyak, alangkah dah baiknya, besar ganjaran tafadilat dia. Hatta kalaulah sedekah, Nabi sebut dalam satu hadis, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, takutlah kamu pada neraka, yakni jadikan diri kamu sebagai dinding, jadikan pendinding untuk dirimu daripada neraka. Walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan secebis buah tamar. Mana sedekah, kita sedekah dengan secebis buah tamar. Buah tamar tu cobek sikit, dengan sedekah sikit hak kita cobek tu pun boleh jadi pagar, boleh jadi dinding diri kita daripada api neraka. Apatah lagi kalau wis kotak buah tamar. Masya-Allah. Majlis daerah wis kotak sekali winal. Masya-Allah nah. Ada kita nak bagi. Apa hak majlis daerah ni, hak kali pertama royak sini tak apa dah. Alhamdulillah. Sedekah ni kena royak juga. Tak. Kita bagi 3 ke bagi 4 gitu. Biar boleh orang lain rasa kata. Nah. Buah tamar ni. Dah, alhamdulillah lah. Jangan tak nanti kau wis kotak 13 rial ni. Kita nanti wis kotak, tak boleh wis kotak masuk malu. Tak apa. Buka tu ambil buah plastik, boleh 4-5 butir tak? Kalau ada 3 takar wis setakas orang. 3 takar boleh dah 3 orang. Tak, kita ambil 2 butir, 3 butir sudah. Dulu pas buka puasa masjid mengingat. Nak pergi masjid bawa air, air sedap-sedap. Siapa masjid tengok dia seorang. Orang wilah kat orang lain. Kita minum air mineral sudah. Atau minum air masjid. Nah, selalu hamba sebut ni. Nak rakyat kita ya. Kita beli air tu sedap-sedap. Kita pergi tiba seorang. Patut kita kita bawa ke masjid, buka puasa masjid tu, kita beri kat orang lain minum air kita. Kita minum air orang lain. Barulah pahala tu mengalir. Ni kita duduk tepi dia tengok, oh sedapnya. Nah, dia minum seorang. Habis bocong tak seorang. Tak tahu sikit ambuk kita tepi dak. Jadi kita ajar diri kita ni latih. Untuk dapat minum air qala Nabi, berilah minum air kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tuan-tuan. Carilah kehilah, boleh air soya ke 2 riyal ke, air tebu boleh 2 riyal ke, sedekah. Tak. Itu dia. Jadi insya-Allah tuan-tuan, 40 minit ambil masa petang ni, minta maaf banyak kalau ada rasa kurang. Hamba terang dah suara ni. Kalau rasa kurang lagi tu minta maaf banyak ni. Ada orang komen dia tak apa jelas mana suara ni. Kita nak kata malu pun tidak malu juga. Tapi pesen tak buat-buat lolok malu. Masa slow ni. Ni derah sikit macam ni. InsyaAllah. Dan mudah-mudahan kuliah ni dapat dikongsikan bersamalah tuan-tuan. Kita jaga bulan Ramadan ni, jaga Quran kita, jaga puasa kita, kerana dua ni akan minta syafaat pada Allah Taala di akhirat esok. Puasa royak Tuhan, hey Tuhan, dia kata dia ni aku tahan, dia ni siapa tak makan tak minum tengah hari kih aku, maka tolonglah aku untuk syafaat pada dia. Nah, jadi Allah Taala beri syafaat, beri pada puasa boleh tolong kita. Begitu juga Quran. Quran kata aku telah menegahkan dia daripada tidur malam. Kerana duk baca, duk galik tengok aku. Allah, Quran kata gitu. Malu kita kalau galik tengok orang lain tuan-tuan. Tak. Jadi
Quran juga minta syafaat pada Allah Ta'ala, lalu Allah beri syafaat pada dua ni, sehingga orang yang berpuasa dan orang baca Quran itu dapat syafaat daripada Quran dan puasa dia. Oleh itu jaga molek tuan-tuan insya-Allah, dan selalu kita berdoa pada bulan Ramadan ni, bulan mustajab doa ni, agar Allah terima puasa kita. Jangan jadi puasa yang tidak diterima, puasa yang sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Takut kita tuan-tuan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna du'aana, wahai Tuhan kami, tolong terima doa kami, wa salawatina, dan tolong terima sekalian solat kami, wa qiyamana, dan tolong terima qiyam kami, wa siyamana, dan tolong terima puasa kami, wa kulla ibadatina tammah, dan tolong terima semua ibadat kami semua sekali ya Allah. Waghfir lana dhunubana ammah, dan tolong ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Wala tu'adzibna yaumal qiyamah, dan jangan kau azabkan kami di akhirat nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, kau tolong kurniakan kepada kami kehidupan kami dunia, kami dapat kebajikan, dan akhirat kami dapat kebajikan. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami semua daripada azab siksa neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Tuhan kami, tolong kurniakan kepada kami dari sisi-Mu zuriat yang baik, zuriat yang saleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, kau kurniakan kepada kami daripada zuriat-zuriat kami dan para isteri kami zuriat yang salih, zuriat yang menjadi penyejuk mata kami, dan juga isteri-isteri yang menjadi penyejuk mata kami ya Rabbana. Wahai Tuhan kami, tolong terima doa kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minkum taqabbal ya. Teguran kepada orang yang belajar Quran hanya menumpukan tajwid saja. Nah, duk bala buat tajwid, dengar orang ni bunyi tok guru, ada kena sikit beke duk timbuk dari Facebook bang. Misalnya dak lebih dia tu baca dak kena, ada kena sikit dak kena tu pun dengan kaedah kita mengaji, tapi dari segi dia tu beberapa orang guru lain sudah mengiktirafkan dia. Ini satu hal juga. Tak. Ada ingat orang kata apa? Kalau bab Quran ni kadang-kadang setengah daripada tutup Quran tu dia mengajar boleh, tapi dia baca tak sedap mana. Yang dia baca dalam sembahyang, dia pimpin orang dalam sembahyang puji dewan, tak itu bahas bab hukum masya-Allah. Nah, hukum tu hukum ni ya Allah. Nah, kesok anak muridnya getok. Nah, tapi masa dia baca dalam solat, tu baca gini tak apa nyakut dalam mana kita dengar. Tapi adakah dia tu salah? Jangan kita mudah menghukum. Macam-macam kita tak cocok, tak belaga dengan selera kita, tak sedap di telinga kita, tak. Kita kata salah. Tak. Tidak semestinya begitu. Tengok kaedah-kaedah dia. Kalau tak lari daripada makhraj sebenar sifat dia tu, masih orang kata betul lagi. Cuma cara dia sebut kadang di hidup kita ni. Arab pun baca Quran kadang-kadang telur lagi. Tidak semua Arab ni sedap dah kok. Kita dengar sedapnya syekh ni. Soh tu ya. Orang Melayu pun sedap pada Arab ada. Yang kita dengar. Orang Melayu kita baca masya-Allah. Sedap-sedap. Dari segi tajwidnya masya-Allah. Lepas tu pula kadang-kadang orang kita, ya Allah, mengaji Quran sikit, mula timbul orang lain. Ni sikit dah nak sebut. Mengaji bab tajwid sikit timbul orang lain. Walha dia timbul tu, beberapa orang guru pernah dia talaki masa dia mengaji mula. Orang ni orang bersanak belakang, orang sohor belakang. Ingat kalau di pondok modern berapa orang tu guru. Kalau setengah. Kalau hamba ni pernah mengaji pondok modern, kita tahu dah. Dengan Allah yarham Ustaz Haji Hussein Ahmad bekas Polri. Dekat negeri kita pernah belajar dengan Ustaz daripada sekolah Saniah dulu, guru kita mengaji berapa tahun dengan dia. Di rumah lagi, lepas tu di pondok modern lagi sempat dengan dia. Ramah kalau kita kira guru-guru yang diiktiraf. Lepas tu masa di Mesir pula talaki pula dengan guru beberapa guru. Tapi kadang-kadang kita baca tu mungkin orang dengan apa
dak apa sedap. Nah. Dak apa sedap. Jangan kata dak sedap tu dak betul. Jangan lagi kita lah mana mau nak sayang untuk diri kamu sendiri. Jangan kita dengar orang baca dak apa kena dengan hak kita ngaji tu, kita kata dia tak betul baca Quran jangan. Mungkin lahjah dia mungkin apa tender dia mulut dia tu dah tidak lembut kalau kita misal kita kata kalau kita bahasa boleh. Nah. Dengan hak kita lah kalau kita ukur dengan kita. Gitu tuan-tuan. Jadi Quran ni sebaik-baik kamu Nabi kata orang yang belajar Quran dan mengajarkan orang lain. Ada lafaz lain sebut atau mengajarkan kepada orang lain. Jadi orang mengajar orang lain ni sebenarnya dia sendiri pun dia tahulah sekodah-kodah lah kita kata. Ni kodah. Ni ada setengah guru kita ngaji dulu dah ramai tak ada. Hak ni kecam, hak ni pula kecam, hak ni tak. Ada setengah tu dia hanya dikecam saja. Dia tak pernah mengecam orang lain. Alhamdulillah. Ada setengah tu tak kena dengan dia malah tu tengoklah tu. Allah. Jangan gitulah. Jadi kita belajar Quran ni kita kena ingat bukan kita belajar tajwid sahaja. Memang belajar tajwid tu untuk betulkan bacaan Al-Quran itu wajib. Belajar tajwid tidak wajib. Ingat, belajar tajwid tidak wajib bagi orang yang tidak nak baca Quran. Tapi kalau orang nak baca Quran, tahu tajwid itu wajib. Nah, apa maksud tahu di sini? Membaca Al-Quran secara bertajwid itu wajib. Gitu nah. Mana dia kena baca Quran secara bertajwid? Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana athimun. Kita baca Quran, sewaktu kita baca Quran kita berpegang dengan hukum tajwid itu satu kelaziman, satu kewajiban. Barang siapa yang baca Quran tanpa tajwid berdosa. Tajwid ni kena ingat jaga makhraj dia, jaga sifat huruf, jaga makhraj huruf, jaga sifat huruf dan jaga yang ketiganya jaga waqaf dan ibtida'. Kena jaga. Kalau anak-anak kita menghafal Quran itu kena berat lalu bab waqaf ibtida'. Lama tahfiz hafiz baca sedap tapi waqaf ibtida' tidak kemah. Lama mendengar tidak kemah. Pasal kadang-kadang kita bincang dengan mereka, apa berhenti situ? Cuba buka Quran ada pada tempat boleh berhenti. Paling-paling tak ada pun tidak pilih, tidak qaf lam ya. Tanda waqaf pun ada sab lam ya. Silih. Kurang-kurang. Walhasil itu lebih baik wasal. Al-waslu aula min al-waqfi. Lebih baik wasal daripada waqaf. Tapi tak apalah, boleh dah berhenti. Kalau ada ni tak ada tanda, sebagai tanda pun. Sedap-sedap dia nak berhenti saja. Ini masalah. Orang Arab sendiri kita nak kodi-kodi tu ada berhenti tempat tidak sepatutnya berhenti. Ada. Dia kena jaga tajwid. Riayatul awsaf, kita jaga segala sifat huruf. Riayatul makharij, kita jaga makhraj huruf, tempat keluar huruf tu. Dan kita jaga riayatul awqaf, kita jaga segala waqaf-waqaf. Nak berhenti mana, ibtida' nak mulakan di mana pembacaan kita, itu perlu kita jaga. Itu makna tajwid, Allah SWT nyatakan warattilil Qur'ana tartila, kata Sayyidina Ali, dia kata tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwid yang segala huruf dan mengetahui segala waqaf-waqaf dia. Okey. Jadi Al-Quran tuan-tuan, Allah SWT beri pada kita, anugerahkan kepada kita sebagai panduan dalam hidup kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini Al-Quran, tidak ada keraguan, tidak ada syak dalam Al-Quran. Ia sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tuan-tuan, puasa ada kaitan dengan takwa. Haji, korban kita panggil, ada kaitan dengan takwa. Lailatul Qadar ada kaitan dengan takwa. Quran ada kaitan dengan takwa. Hatta khutbah Jumaat pun ada kaitan dengan takwa. Tak sebut takwa, tak sah. Khutbah hari itu. Takwa kena sebut dengan bahasa Arab. Takwa, tapi takwa itu sendiri bahasa Arab dah. Tapi kalau kita kata, mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah, tak selesai. Tak sempurna rukun dia. Dia kena sebut ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Boleh juga bitaqwallah.
Allah kata marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah tanpa kita sebut bahasa Arab salah sebut tak sah itu. Semua rukun mesti dengan bahasa Arab. Jadi kalau maknanya bila kita tengok kalimah takwa itu sendiri tuan-tuan, dia ada kaitan dengan Al-Quran, ada kaitan dengan puasa, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dah dapat puasa supaya kamu bertakwa. Allah Ta'ala mari satu bulan Ramadan, dia fardukan di siang harinya berpuasa, di malam harinya dia mensyariatkan tarawih yang tidak ada pada bulan lain. Semua itu adalah untuk kita jadi manusia yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Begitu juga Al-Quran sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Hudan lil muttaqin. Siapa dia orang bertakwa? Kalau kita ngaji tajwid saja, tak ngaji tafsir, tak jumpa. Tapi kalau kita ngaji tafsir, kita jumpa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang pertama ciri orang bertakwa ialah orang yang beriman dengan perkara gaib. Benda tak nampak pilih, tapi dia yakin, dia percaya, dia beriman. Tak nampak pilih, ini bukan saja-saja. Dia tahu, dia bagi masmu'at atau sam'iyat, benda-benda sam'iyat yang didengar daripada perkhabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bagi sam'iyat, bukan benda gaib tak nampak kita percaya belaka, jangan. Benda itu dia panggil termasuk dalam iman pada benda sam'iyat, benda dengar yang didengar daripada Nabi. Itu yang pertama, beriman dengan gaib, ciri yang bertakwa. Wa yuqimuna as-salah. Aqama yuqimun makna bercermat dalam solat. Tengok tafsir cermat. Bukan setakat dia bersolat saja tapi cermat. Aqama yuqimu cermat. Kalau kita kata orang sembahyang. Kalau orang sembahyang ni ramai orang sembahyang. Orang solat ramai orang solat. Tapi cermat dalam solat berapa orang? Tengok tuan. Ya biasa. Betul Allah Ta'ala sebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu boleh mencegah daripada fahsyat dan munkar. Dia kita kata bapa kita solat, kita sembahyang, ataupun kita tengok orang bapa dia tu sembahyang juga, tapi tidak boleh mencegah fahsyat dan munkar. Sudah sembahyang subuh, pergi jemaah sembahyang subuh, tapi mari pasal makan luar pendek contoh. Keluar rumah tak tutup aurat dengan sempurna. Itu fahsyat, itu munkar. Itu maksud as-salah di sini al-lafzu idza utliqa insarafa ila al-kamil. Lafaz salat bila digunakan as-salah tu menunjukkan salat yang sempurna. Apa maksud salat yang sempurna? Cuma dia jaga syarat dan rukun dia, sah batal salat. Dia cuma. Dia salat cuma ni lah yang boleh mencegah seseorang yang bersolat itu daripada melakukan perkara bodoh, perkara buruk, perkara keji dalam kehidupan dia. Perkara mungkar dalam kehidupan dia. Lepas tu soalan kalau orang tanya, apa sembahyang tapi tak ada cuba fahsyat mungkar. Kerana tak capai tahap solat yang sempurna. Lepas tu yuqimuna as-salah ni orang yang cermat dalam solat. Tengok tafsir-tafsir, tengok ulama-ulama kita dalam mentafsirkan hadis ni cermat. Allah, lepas tu dari sembahyang ni dia ada sembahyang zahir, sembahyang batin. Itu cara lain pula, insya-Allah. Dan kita tasawuf, kita Imam Ghazali, ihya' tersebut buat solat batin. Nak jaga niat kalau tu hudur, haibah, ta'zim, apa lagi, tafahum, lepas hayat, dia kena rajah, niat kalau tu. Itu syarat semaya batin ada niat kalau tu. Ada hudurul qalb, hati, ada tafahum, faham segala perbuatan kita, bacaan kita dalam solat kita, ada haibah, ada rasa takut.